Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sambung semula kuliah kita ini. Masih lagi kita di dalam kitab bab Kitabus Salat, di dalam petikan daripada hadis-hadis ataupun daripada rangkaian hadis-hadis yang dihimpunkan oleh Al-Hafidh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam Bulughul Maram. Seperti mana yang kita tahu bahawasanya sebelum kita mula, ilmu adalah merupakan sesuatu yang memandu manusia. Apabila kita belajar ilmu agama dan orang yang mengajar ilmu agama, ia tidak menyeru manusia kepada dirinya, tetapi ia menyeru manusia kepada Allah Azza wa Jalla. Semua orang, sebesar mana pun dia, sehebat mana pun dia, terdedah kepada salah dan silap. Al-Quran dan Sunnah tidak salah dan tidak silap. Maka orang mestilah membetulkan, ataupun kita mestilah sentiasa membetulkan kenapa kita belajar dan kenapa kita mengajar. Allah Azza wa Jal dalam surah Ali Imran mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun." Maka li basharin, tidak wajar bagi satu orang manusia, tidak boleh, tidak seharusnya bagi satu orang manusia, an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwata, yang Allah berikan kepadanya kitab, hikmah dan kenabian, nubuwah, prophethood. Thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah, kemudian dia menyatakan sembah aku selain daripada Allah Ta'ala. Hatta Nabi tidak menyuruh orang menyembahnya. Allah kata tak, walakin kunu rabbaniyin, tapi dia kata jadilah kamu semua orang yang mengaji rabbaniyin, yakni jadi ulama yang beragama kerana Allah. Bima kuntum tuallimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun, dengan apa yang kamu mengajar tentang kitab dan dengan apa yang kamu belajar. Hadirin dan hadirat, Quran mengingatkan hakikat ini supaya kita remind, kita mengaji, kita tidak berkiblatkan kepada guru, tapi kita berkiblatkan kepada Quran dan Sunnah. Kalau ada pandangan guru dan tindakan guru yang salah menyanggahi Al-Quran dan Sunnah, kita mendahulukan Quran dan Sunnah. Terutama manusia semua saja terdedah, saya yang lemah, tuan-tuan juga, orang lain juga mungkin terdedah kepada banyak kelemahan diri kita. Tindakan kita mungkin salah, kita mungkin guru, kita tak boleh ajar. Sekalipun saya salah, awak kena ikut saya. Kun amama syaikhika kamaid amamil ghasil, kata sebahagian golongan yang melampau di dalam berguru. Jadilah kamu di hadapan gurumu
seperti mana mayat di hadapan orang yang memandikannya. Maksud dia jurih ke, dia apa, mayat tak boleh buat apa. Saya ingatkan hakikat ni pada hadirin dan hadirat kepada sistem manhaj di negeri Perlis ini yang kita belajar. Dan ini yang sentiasa kita tegas. Pihak polis bahagian jenayah komersial jumpa saya beberapa minggu yang lepas, cerita tentang banyak orang tubuhkan ma'had tahfiz ni. Baguslah tubuh ma'had tahfiz ni, tapi dia kata ada, alhamdulillah bukan di negeri Perlis lah, di satu negeri jiran kita, ma'had tahfiz tu saya ingatnya duk kutip duit dia dalam akaun 2 juta lebih, personal account, tak ada audit, tak ada apa. Atas gambar sekolah dia yang saya ingat, pelajar-pelajar dia yang beberapa orang tu, orang ramai pun donate pakat bagi derma. Guru tukar kereta-kereta mewah. Saya bukan kata salah pakai kereta mewah, kalau duit sendiri tak ada masalah. Tapi orang donate, orang derma untuk tujuan yang lain. Sebab itu manusia terdedah kepada salah. Kita dalam manhaj kita, kita tidak mengajar untuk orang kata, awak kena dengar saya mufti, everything I say is perfect, is right. We never teach people like that. Kita takkan ajar orang macam tu. Dengar kepada argument, hujah. Di atas dasar itu kita menjalankan pengajian. So kita, sebab tu saya minta pada ibu bapa, semua kita ada semangat nak hantar anak-anak pergi sekolah agama mana pun, make sure hal-hal yang seperti ini. Nak derma bagus, tapi pastikan derma di tempat yang betul, supaya orang tak manipulate semangat Islam kita nak menderma. Bukan semua tempat macam saya bagi tahu, tapi ada tempat yang melakukan demikian. Sekolah juga sama. Kita bukan nak semua orang keluar sekolah jadi tu imam masjid. Baguslah jadi imam, tapi semayang 5 waktu ya. Takkan 1000 orang nak jadi imam masjid Alwi ni. Kita nak Muslim teknokrat. Kita nak Muslim yang boleh buat banyak hal. Imam, biar ada orang jadi imam. Bukan semua orang bacaan dia sedap. Ustaz pun bukan semua orang kita nak jadi ustaz. Nanti berebut mikrofon kita ni. Tapi kita nak masyarakat tak boleh dibina dengan semua orang jadi ustaz. Dia kena ada peniaga, kena ada engineer, kena ada. Ini semua ialah pengajian agama. Jangan anggap anak saya ni tak mengaji agama, mengaji dunia lah. Tak. Dunia ataupun agama, kita yang mentaujihkan, mengarahkan anak-anak kita itu bagaimana untuk dia berfikir sebagai seorang Muslim dan membantu masyarakat Muslim. Wallahu a'lam. Masuk pada hadis kita. Itu muqaddimah saya sikit. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وإذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان. Dalam riwayat Imam Muslim, an aqabi syaitan, ada 2 dalam riwayat.
wa yanha an yaftarisha ar-rajulu dhira'aihi iftirasha as-sab' wa kana yakhtimu as-salata bit-taslim akhrajahu al-Muslim wa lahu 'illah. Saya nak ulah yang ujung ni sikit bagi mereka yang anak-anak muda yang mengaji hadis. Dia kata akhrajahul Muslim, ia dikeluarkan oleh Imam Muslim, yakni Imam Muslim mengeluarkannya di dalam Sahih Muslim. Walahu illah, bagi hadis ini ada illah. Illah ni ada penyakit. Maksud hadis ni ada masalah. Sekalipun hadis ini hadis Muslim, Ibn Hajar menyebut ia ada masalah seperti mana yang disebut oleh orang lain, dan hadis ini antara hadis yang dikritik di dalam Sahih Muslim, antara yang dikritik di sudut sanadnya, tetapi majoriti para ulama menyatakan ia sahih. Apakah yang dimaksudkan oleh Ibn Hajar masalah pada hadis ini, iaitu masalah pada sanad hadis ini. Hadis ini dia diriwayatkan oleh Abi Jauza. Abi Jauza nama dia Uwais bin Abdullah Ar-Rabai, adalah merupakan Abi Jauza, salah rawi yang mengambil tabi'i, yang mengambil hadis ini daripada Aisyah radhiyallahu anha. Tuan-tuan kena ingat hadis ni macam kita sebut ada sanad, rangkaian itu. Sebelum nak sampai Aisyah, rawi itu nama dia Abul Jauza. Dia seorang tabi'i, anak murid sahabat. Dia seorang tabi'i. Abul Jauza nama dia Uwais bin Abdullah Ar-Rabai. Isu yang dibangkitkan ialah Al-Bukhari kata Abul Jauza tidak berjumpa dengan Aisyah. Yang ni dalam ilmu hadis dia hendaklah berlaku kesinambungan rawi. Dia kata syarat hadis sahih itu mattasala sanaduhu binaqlin adlin dhabitin an mislihi ila muntaha min ghairi syadhin wala illah. Mattasala sanaduhu, apa yang bersambung sanadnya. So dia kata sanad tak connected, tidak bersambung. Sebab Abul Jauza, Bukhari kata tak berjumpa dengan Aisyah radhiyallahu anha. Bukan personal Abu Jauza dipertikaikan, tapi dia mesti berjumpa, kena ada bukti dia berjumpa dalam satu disiplin Bukhari. Okey. Di dalam riwayat yang lain, Abu Jauza kata arsaltu rasulan ila Aisyah radhiyallahu an liyas'alaha. Aku hantar seorang wakil ke Aisyah radhiyallahu anha untuk bertanya Aisyah tentang hadis ni. Kata Abul Jauza. Ni siapa yang dia punya apa? Memori dia besar lagi, dengar. Tak ikut dia tak faham. Di dalam hadis dia tak boleh satu orang yang aku hantar kita tak tahu orang tu siapa. Faham tak? Bila dia kata aku menghantar satu orang pergi jumpa Aisyah, rawi ulama hadis kata mereka mesti tahu orang tu siapa. Kerana dibimbangi orang yang dihantar itu tidak dipercayai. Sebab ia tak mustahil. Al-Imam Syafi'i ada perbincangan tentang riwayat-riwayat Syafi'i. Dia sebab rawaman athiqu bihi, riwayat orang-orang yang aku mempercayainya. Ulama hadis petikai tu. Kerana tidak semestinya orang yang seseorang kau percaya apabila ditimbang di sisi ulama hadis dipakai. Mungkin kau percaya, tapi bila ditimbang dia bukan masalah, mesti masalah dia soleh tak soleh. Soleh tak soleh itu satu riwayat, satu isu. Tapi dia dalam hadis dia mesti bukan saja siqah
mattasala sanadu binaklin adlin dhabit, yang dinakalkan oleh rawi yang adil dan dhabit. Kerana rawi itu soleh tapi tidak dhabit, maksudnya tidak mempunyai kekuatan untuk mengingati lafaz-lafaz hadis. So kita kena tahu siapa yang dia hantar tu, siapa yang dia hantar. Bila tak tahu, di dalam ilmu hadis dia panggil majhul, tidak diketahui. Majhul tidak membolehkan hadis menjadi sahih. Tuan-tuan faham ni? Saya buat contoh lah. Saya ambil cerita ni, tuan-tuan, saya ambil cerita ni daripada si A. A ambil daripada B, B ambil daripada C. Saya tak petikaikan A, saya tak petikaikan B, tapi B tak jumpa dengan C. Dia kata, hang dengar mana? Aku dengar daripada, aku ambil daripada C. Hang jumpa dia? Aku tak jumpa lah. Ada kawan aku beritahu. Dia tak mention kawan dia tu siapa. Bila dia tak mention, kita tak boleh nak timbang, nak memutuskan kawan dia tu boleh pakai ke tak boleh pakai. Ni nak cerita detailnya ilmu hadis ni. Sebab tu dia ada bab tentang jahalah, jahalatul ruwah, bila rawi tidak diketahui. Jahalah nama dia di majhulul hal, majhulul ain dia panggil. Kadang-kadang nak kena tahu, it's not only I know his name, but also his background. Dia siapa? Apa komentar orang lain tentang dia? Tuan-tuan faham? Supaya bila sampai ke peringkat itu, baru roh hadis itu boleh dinilai. Dalam kes ni, mereka kata Abul Jauza punya roh yang dia hantar tu kita tak tahu. So kita tak boleh majhul. Habis itu Muslim riwayat dan letak dalam sahih Muslim, pada nilaian Muslim sahih lah. Apa andaian yang menyebabkan Muslim menganggapnya sahih? Wallahu a'lam. Pasal Muslim ke Bukhari dia pun tak detail lah ni, tapi kita mungkin simpul beberapa benda. Pertama ialah Abul Jauza ni dia meninggal pada tahun 83 Hijrah. Aisyah radhiyallahu anha meninggal pada tahun 58 Hijrah. Dalam tempoh masa tu ada kemungkinan besar Abul Jauza memang jumpa dengan Aisyah. Mungkin dia hantar satu orang, after that, selepas itu dia jumpa Aisyah di atas time masa. Kerana ni dua disiplin. Tuan-tuan hak tak faham pun buat macam faham ya. Hak mukadimah ni bagi payah sikit. Kerana ada dua disiplin. Satu disiplin Al-Bukhari, satu disiplin Muslim. Kenapa Bukhari itu diangkat lebih kuat pada Muslim? Sebab Bukhari dia bukan saja mesti rawi berjumpa, dia mestilah mensyaratkan bukti berjumpa. Apa bukti yang jumpa dia? Ada riwayat dia berjumpa, fulan berjumpa. Imam Muslim dia hanya mensyaratkan al-mu'asarah. Mu'asarah ni sezaman. Bahaman kita duduk di Perlis, semasa zaman saya pun duduk di Perlis. Tak ada bukti berjumpa, tapi logiknya boleh jumpa lah. Satu orang rawi hidup pada zaman yang sama dengan rawi yang dia ambil. Rawi itu duduk di Kufah dan rawi itu pun pernah masuk ke Kufah. Dan okey, kita boleh terima. Dengan syarat kedua-dua rawi itu dipercayai. Tapi kalau dia mahabak, dia ambil daripada satu rawi ni, tengok rawi itu mati 10 tahun dah dia ambil, susah. Ini mesti geng mimpi tadi. Geng mimpi yang kita duduk pening tu, puak tu boleh. Puak tu kalau tak ada ilmu hadis lah, dia selak terai, ambil hadis. Itu pening. So di atas dasar ni, maka hadis ni diterima oleh sebahagian besar juga para ulama, menerima hadis Muslim yang ini. Tuan-tuan faham cerita saya cerita ni?
Maka kenapa Muslim riwayat Muslim kata sezaman. Time Abu Jauza dengan Aisyah ni mungkin sangat mereka jumpa. Time tu. Walaupun kita tak ada bukti-bukti rekod orang lain kata jumpa, tapi kita consider mereka jumpa lah. Faham tuan-tuan? Pasal nak urah hak ujung tu walahu illah, baginya ada illah. Dia tulis apa dalam kitab tuan-tuan? Baginya ilat ni penyakit lah. Baginya ada masalah. Masalah apa? Kita tuan-tuan kata pasal apa tak hurai baginya masalah tu, jadi saya hurai baginya masalah bagi riwayat Muslim. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Okey, baru tengok hak mudah hak tuan-tuan nak faham. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, daripada Aisyah radhiyallahu anha qalat. Aisyah radhiyallahu anha qalat. Aisyah ni siapa? Ummul Mukminin, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau runtuhkan Aisyah, kita runtuhkan rangkaian besar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang besar. Sebab tu apa yang Syiah lakukan dengan menolak rawi-rawi utama ni dan menuduh mereka dengan tuduhan-tuduhan, meruntuhkan rangkaian hadis. Tak ada hadis. Okey. Kana Rasulullah yastaftihu salata bitakbir. Adalah Rasulullah itu memulakan salat dengan, membuka salat dengan usalli, dengan takbir. Rasulullah itu membuka salat dengan takbir. Jadi dia tak buka dengan usalli lah. Saya tak cerita usalli boleh tak boleh. Saya kata hadis kata dia buka dengan takbir. Jadi dah setengah orang dia main perlih. Dia kata pas semayang apa tak bunyi usalli pun. Jadi kita baca kana Rasulullah yastaftihu salata bitakbir. Rasulullah membuka salat dengan takbir. Usalli itu maksud aku nak semayang. Usalli kita kata usalli, orang sebelah kata aku pun usalli ke? Aku pun nak semayang ya. Usalli itu fi'il mudhari'. Saya hendak semayang, saya sedang semayang. Wal qira'ati yani ba tadi yani bil qira'ati ataf panggil. Wal qira'ati bihamdillah. Tapi maksud alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin, dan dengan pembukaan alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, saya nak sebut sikit bab ni tentang Nabi buka semayang dengan takbir. Kita semua tahu Allahu Akbar, yang ni takbir apa? Takbiratul ihram. Takbir ni wajib. Takbir selepas daripada itu, pemindahan antara rukun ke rukun yang lain dipanggil takbir intiqalat. Kita berpindah. Angkat tangan seperti mana kita sebut. Di dalam Hanafi dia hanya angkat ketika takbiratul ihram saja. Ihram tu maksud diharamkan selepas takbir tu amalan lain melainkan salat. Sebab tu kita pakai ihram, takbiratul ihram. Ihram tu mengharamkan. Tak boleh buat lain dah salat. Ihram, kita pakai ihram, tak boleh buatlah amalan lain. Amalan yang melanggar amalan haji dan umrah. Takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan untuk kita buat benda-benda yang mana bercanggah daripada maksud salat. Dengan maksud salat. Nabi SAW membuka salat dengan takbir yang Allahu Akbar. Dan saya telah sebut tuan-tuan, remind, Allahu Akbar. Sekali ya. Bukan Allahu Akbar. Itu maksud apa? Istifham. Adakah Allah Maha Besar? Bukan juga Allahu Akbar.
Maksud tu istifham pada akbar, maksud Allah, adakah ia maha besar? Dia kata nak bagi masuk tadi tu, nak bagi masuk usolli tu. Saya tahu fuqaha Syafi'i dah menyebutnya, tapi seperti mana yang disebut Al-Imam Syafi'i rahimahullah, wa innaha laysa ka saum ka salah la yadkhuluha illa bil lafz. Semayang itu dimasuki dengan lafaz, kata Syafi'i. Lafaz yang Al-Imam Syafi'i rahimahullah maksudkan di dalam kitab ialah lafaz Allahu Akbar, bukan lafaz usolli tu. Ada kitab-kitab fuqaha Syafi'i sebut tentang usolli itu, saya tahu itu perbahasan yang lain. Tapi saya nak sebutnya ialah Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar, bukan juga Allahu Akbar, tidak juga Allahu Akbar. Akbar maksudnya ni gendang. Ada orang buat tu? Ada. Was syaitan. Dia duk rasa dia nak atok. Lalu tak ada. Sengaja aku sembahyang Isya 4 rakaat. Itu bukan niat. Itu apa? Mengatur perkataan di dalam pemikiran. Niat, azam. Setiap kalimat yang saya sebut ni mesti ada niat. Kau tak sengaja aku nak keluar saja, jenuh tak keluar kata. Okey. Kemudian dia kata di dalam hadis ini riwayat Muslim, dia kata Nabi wal qiraati bi alhamdulillahirabbil alamin, dan qiraah membaca alhamdulillahirabbil alamin. Di sini timbul dia tak kata dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Di dalam riwayat Aisyah ni, Aisyah kata Nabi buka solat dengan apa? Setelah takbir alhamdulillahirabbil alamin. Timbul khilaf ulama dalam masalah ni. Yang mana dengar rakaman ni, tuan-tuan yang dengar, kita munsif dalam masalah ni, kita bagi tahu ini min masail al-khilafiyah. Ini antara masalah-masalah khilafiyah. Cuma saya nak sebut argument bagi mereka yang menjadikan hadis ni bukti terus baca alhamdulillahirabbil alamin secara jahar. Kalaupun baca bismillah sama ada perlahan ataupun sebahagian mazhab dia tak baca, seperti di dalam mazhab Malik. Apa argumen dia? Salah satunya argumen hadis ni. Dan juga antara argumen dia ialah argumen yang mana riwayat yang diriwayatkan oleh Qatadah daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik menyatakan bahwasanya dia anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar kanu yaftatihuna as-salah bi alhamdulillahirabbil alamin. Adalah Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar membuka salat dengan alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan di dalam riwayat Muslim, Anas menyebut falam asma' ahadan minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Aku tidak mendengar seorang pun di kalangan mereka membaca bismillahirrahmanirrahim. Ini argumen hujah golongan yang menyatakan bahawasanya tak jahar dengan bismillah ataupun katanya tak baca bismillah. Tiga daripada mazhab, iaitu termasuk sama ada tak baca langsung atau tak jahar. Malik tak baca langsung, Abu Hanifah dia juga tidak menjaharkannya, mazhab Hambali tidak menjaharkannya. Abu Hanifah ada pilihan, Malik tak baca, makruh. Dalam mazhab Syafi'i
dijaharkan. Anas ada murid dia, Humaid At-Tawil. Tuan-tuan dengar bagi clear. Ni dia technical ilmu hadis. Humaid At-Tawil dia meriwayatkan bahawasanya Nabi sebut bismillah. Humaid siqah, tak ada tikai, rawi yang dipercayai. Cumanya Humaid ni bukan sahabat, dia tabi'i, anak murid Anas bin Malik. Anas ni kita dah baca, dia sahabat Anas bin Malik, sahabat Nabi, anak kepada Ummu Sulaim. Dia serve Nabi, dia jadi khadam Nabi 10 tahun lamanya. Dia duduk di belakang Nabi, dengar Nabi solat. Kemudian Abu Bakar dan Umar, dia kata di dalam riwayat ini yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, menyatakan bahawasanya Nabi buka dengan Alhamdulillah. Dalam riwayat Muslim, dia kata dia tak dengar apa? Bismillah. Dengar betul-betul cerita ni. Sekali melompat pula hak negeri lain tu. Dengar betul-betul. Bukan orang kata hampa semayang salah, orang cerita argument fuqaha. Bagi mereka yang kata baca, mereka antara hujah mereka ialah Humaid tadi yang kata ada bismillah. Anak murid Anas, riwayat daripada Anas. Cumanya Anas ni ada ramai anak murid. 14 anak murid dia yang dipercayai meriwayatkan daripada Anas tak ada bismillah, kecuali Humaid seorang. Humaid tidak pembohong, tapi kenapa? Saya sebut. Siapa dia yang riwayat daripada? Antaranya ialah Ishaq bin Abdullah, anak murid Anas. Antaranya siapa lagi? Antaranya ialah Ayub As-Sakhtiyani, anak murid Anas. Anak murid Anas yang terkenal, Thabit Al-Bunani, anak murid Anas. Al-Hasanul Basri, anak murid Anas. Banyak. Hammad bin Abi Sulaiman, anak murid Anas. A'iz bin Shuraih, anak murid Anas. Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, ni yang riwayat hadis, Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, anak murid Anas. Abu Qilabah, anak murid Anas. Ramai. Malik bin Dinar, Muhammad bin Sirin, Muhammad bin Nuh, Mansur bin Zadan, semua anak murid Anas ni. Mereka 14 orang lebih kurang ni. Saya mungkin terlepas 1-2 nama. Mereka ini kata tak ada bismillah. Humaid kata ada bismillah. Humaid tak tipu, tapi dia macam ni dalam ilmu hadis. Kalau 15 orang pi dengar anak tok guru mengajar, walaupun 15 semua bercakap benar, 14 balik cerita satu cerita, hak yang seorang cerita lain daripada yang 14 cerita. Kita nak pegang yang ramai kan yang sikit? Dia pegang ramai kan yang sikit? Bukan dia menunjukkan yang sikit tu tipu, tetapi dia panggil waham. Dia panggil apa? Keliru. Faham tuan-tuan? Maka di sisi mereka yang tak terima penghujahan baca bismillah kuat ni, mereka kata riwayat Humaid bertentangan dengan 14 lagi, sedangkan dia seorang. 14 hal lain kita tak. Maka tak baca secara kuat. Sama ada tak baca secara kuat, ada yang tak baca langsung, ada yang larang baca bismillah, memakruhkannya seperti yang mazhab Malik. Tapi kita diperoleh, kita kata baca bismillah secara perlahan, tidak menjaharkannya. Walau bagaimanapun, dan salah satunya bab ini biasanya Al-Bukhari dan Muslim bila bab-bab yang mustahak ini dia akan masukkan babnya, tapi bab menjaharkan bismillah tidak ada di dalam Bukhari. Dengan itu golongan yang mentarjihkan bismillah ini tak dibaca secara nyata oleh imam menggunakan hadis ini dan argumen-argumen daripada hadis-hadis yang lain. Banyak lagi lah hadis. Dan mereka menyatakan semua riwayat yang kata bahawasanya Nabi baca bismillah kuat, dhaif kata mereka. Dan
di dalam Al-Um dia juga sebut juga Umar bin Khattab baca kuat. Tapi Anas meriwayatkan bahawasanya tak baca kuat. Umar. Bab ni kita taklah berbalah, kita kata khilaf, mu'tabar. Cuma kalau orang pasal apa duk sebut sangat? Nak sebutlah kok hak orang duk terkejut hampa tak baca bismillah tu kira pelik. Tak pelik. Itu dalam mazhab yang majoriti. Dan itu adalah argument dia. Nak kami nak baca kuat? Bacalah. Bacalah. Tu imam baca kuat, kita pun tak apa. Tak dalam masalah duk subhanallah. Tak ada orang tu subhanallah ke belakang. Kita tahu itu di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i dan alasan-alasan yang dia telah sebutkan di dalam mazhabnya. Faham tuan-tuan? Kan? Dan kita pun tak payah api. Hampa tahu kami sembahyang betul, sembahyang tak betul tau. Kita bagi tahu ini argument fiqh dia. Argument dia. Dari segi riwayat-riwayat yang ada di kalangan para ulama. Wallahu ta'ala a'lam. Wa kana idza raka'a lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwibhu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ia idza raka'a, apabila dia rukuk, lam yushkhis ra'sahu, dia tidak angkat kepala dia. Dia tidak up his head, dia tak angkat. Dia tulis apa dalam terjemahan ni tuan-tuan? Seperti syakhisun, jelas nampak dia tak angkat ra'sa walam yusawwibhu, dan dia tidaklah tunduk, dia tidak bend, tunduk kepala dia. Wa kana walakin baina zalika, tetapi antara keduanya taklah dialah tak, apabila rokok dia taklah macam tu, dan tidaklah lipat tengkok dia. Inilah yang disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak, sehingga sahabat sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis menyebut bahawasanya lau subba alaihi alma lastaqar. Kalau sekiranya dituang air di atas belakang Nabi tu, ayam tu duduk itu tak tumpah. Maksud lurus dia punya rokok. Jadi ada orang bila dia rokok, dia kepala duk tengok ke pelekat tu imam. Macam tu tengok tu imam tak panggil walau yusawwibhu. Ada pula orang bila dia rokok, dia kepak kepala, duk tengok celah kangkang dia sendiri. Wa kana baina zalik, antara keduanya. Penting tu. Sallu kama ra'aitumuni salli. Semayang macam mana kamu tengok aku salat. Walakin idza rafa'a min ar-ruku' lam yasjud hatta yastawi qa'ima. Dan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana idza rafa'a min ar-ruku' lam yasjud hatta yastawi qa'ima. Dan adalah dia apabila baginda sallallahu alaihi wasallam rafa'a min ar-ruku', angkat kepala daripada rukuk, lam yasjud hatta yastawi qa'ima, tidak akan sujud sehingga berdiri betul-betul. Hingga berdiri begitu betul. Dalam hadis disebut la tuji'u salatun la yuqimu ar-rajulu sulbahu fi ar-ruku'i was-sujud. Dalam riwayat Muslim, An-Nasa'i, Tirmizi, Ibn Majah. Dia kata Nabi kata tak diterima semayang satu orang lelaki yang tak betul-betul meluruskan belakangnya ketika rukuk dan ketika sujud. Sehingga orang Sami Allahu liman hamidah, tak ada nak berdiri betul, dum turun hatta yastawi qa'ima, hingga berdiri betul-betul salat, sehingga dia berdiri betul-betul.
Azan lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza rafa'a ra'sahu minas sujudi lam yasjud hatta yastawi jalisa. Dan apabila baginda mengangkat kepalanya daripada sujud, dia tidak akan sujud semula sehinggalah dia duduk betul-betul. Yakni duduk betul-betul antara dua sujud. Macam kita setengah orang bangun Allahu Akbar, tak dan dia nak ni, diturun. Ini dalam berdasarkan hadis la tujzu salatun, tak diterima solatnya. Wa kana yaqulu fi kulli raka'atain at-tahiyyah. Dia menyebut pada setiap dua rakaat at-tahiyyah, iaitu kita sebut apa? Tahiyat. At-tahiyyah itu merujuk kepada bacaan pada
Tuan-tuan baca macam mana? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Itu adalah riwayat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas. Dalam riwayat Ibnu Abbas tu dia akan bersyahadah dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Satu lagi ialah lafaz bacaan tahiyyah yang nanti akan sampai babnya, kita akan bahas iaitu yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mas'ud. Dari segi sanad dua-dua sahih, tapi dari segi sanad Abdullah ibn Mas'ud ini lebih kuat. Iaitu bacaan yang sebahagian kita baca at-tahiyyatu lillah as-salawatu wat-tayyibat bahwa assalamu alayka ayyuhan nabi. Bacaan ini kalau dibaca dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud, syahadah dia bunyi macam ni, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dari segi sanad, change of narrators, disebut rangkaian perawi sanad, yang ni lebih kuat. Dua-dua sahih. Tetapi Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dia memilih riwayat Ibnu Abbas yang tuan-tuan baca tu. Itu mazhab Syafi'i, iaitu at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, atas alasan, kata Imam Syafi'i, Ibn Abbas ni dia budak. Riwayat yang diambil daripada Nabi biasanya mutakhir, lewat. Jadi version ni dianggap lebih lewat daripada version Abdullah bin Mas'ud. So dia pakai versi yang the latest one. Tapi kita kata Imam Syafi'i sebut yang sama, cuma kita simpulkan dua-dua ni boleh baca. Dua-dua ni versi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian mazhab mengutamakan riwayat Abdullah bin Mas'ud. Itu yang sebahagian kita, itu utama. Sebahagian ulama hadis yang lebih cenderung kepada kekuatan sanad ni, dia at-tahiyyatu lillah as-salawatu at-tayyibat. Setiap kedua-duanya boleh dibaca di dalam ni. Tuan-tuan banyak mengaji, banyak mendengar riwayat, dada lebih lapang. Bila tak tahu banyak riwayat, dia duk kata hak orang salah. Saya pernah, satu orang tokoh, saya bukan bela apa, dia dengar, ini saya sendiri dengar dengan telinga saya. Kami pergi jadi tetamu Saudi, jemput umrah. Lama cerita. Jadi barangkali dia semayang, sebagian Arab kan dia baca kuat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasul. Dia balik masa makan, kita teruk bapa ni. Dia pun kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wahab Rasulullah. Kita bukanlah pembela Muhammad Abdul Wahab ke apa. Saya kata, betul ke? Saya dengar. Saya kata dia baca wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia kata, dak ni baca tahiyat iyalah. Tahiyat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bukan Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya kata Muhammadar Rasulullah itu di dalam riwayat Ibnu Abbas. Muhammad dan abduhu wa rasuluh itu di dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud. Kedua-duanya ada. Tak payahlah kita buat terkejut. Kita sangka buruk. Daripada awal kita dengar, wih, salah. Fiqh luas. Riwayat banyak. Jadi bila kita tahu lebih banyak riwayat, dada kita akan lebih lapang di dalam memahami apa yang diriwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yafrishu rijlahul yusra wa yansibul yumna. Adalah yafrishu rijlahul yusra, dia akan melapik ataupun menghampar kakinya yang kiri, wa yansibul yumna, dan memacak yang kanan. Kalau diterjemah lain pada tu dia macam nasabnya memacakkan yang kanan. Kaki kanan dia pacak, kaki kiri dia lapik. Maksudnya dia duduk atas kaki kiri. Tuan-tuan, this is Islam. Ini Islam. Sahabat tengok Nabi semayang tu, dia tengok.
Sehingga dia boleh cerita balik kat kita. Dia boleh riwayat balik kat kita. Ini bukan agama main-mainnya. Kalau Nabi reka agama Ustaz, Nabi semayang macam tu, Ustaz kaki belunjuk. Ustaz. No. Ini agama. Revelation. Wahyu. Seperti mana mereka lihat Nabi melakukannya. Siapa riwayat ni? Isteri Nabi SAW. Maksudnya seperti mana dia semayang di luar, dia semayang dalam rumah dia. Kalau agama tu Nabi create from himself, dia buat daripada diri dia sendiri, dalam rumah nak solat apa? Orang tak tahu kita belagak baik kat luar sudah. We pretend to be good kat luar cukup lah. Kat dalam rumah tak ada semayang, tidur. Wa kana yanha an uqbatis syaitan, dia melarang daripada uqbatis syaitan. Uqbatis syaitan ulama khilaf maksudnya. Sebahagian macam-macam. Salah satu tafsiran mereka, dia jadikan kaki dia terhampar kiri dan kanan, dia duduk di atas punggung dia. Itu salah satu maksudnya. Salah satu yang lain tafsiran dia pacak ke kiri, pacak ke kanan keliling, dia duduk. Itu uqbatus syaitan. Nabi larang di dalam salat. Nanti kita akan, masa tak cukup. Wa kana wa yanha an yaftarisha ar-rajulu zira'ihi iftirasha as-sama'. Dia larang lelaki semayang letak macam ni tangan. Iftiratu as-sama', macam dengan binatang buas duk tunggu nak mencangkam tu, letak macam ni, dia larang. Ataupun kedua-dua kaki pacak, kaki dengan lutut ni kita pacak, tangan pegang kiri kanan macam ni, macam anjing ataupun macam binatang. Itu dilarang. Orang tak buat lah, tapi dilarang. Tuan-tuan, kita kena faham, sahabat ni dulu dia bukan tahu semayang ni. Tuan-tuan lahir dalam Muslim, bangkit-bangkit tengok mak bapak semayang, so kita dah biasa dengan benda ni. Sahabat dia baru nak tengok benda ni, dia baru duk belajar tengok Nabi buat tu. Bukan dia terbiasa, dia baru nak lipat kaki, nak apa semua. Kita ni daripada kecil, tuan-tuan nak faham benda tu, faham orang baru masuk Islam. Dia nak tengok semayang, kita kata, alah, duduk tahiyat je bukan payah. Dia tahiyat tu pun dia tak faham. Kita kena tahu dia punya environment tu, macam mana dia mempelajari salat. Wa kana yakhtimu salata bit taslim, dan baginda sallallahu alaihi wasallam menutup sembahyang dengan taslim, iaitu dengan assalamualaikum warahmatullahi. Jadi itu adalah ringkasannya dan panjang hadis ini, dan kita sambung insya-Allah pada kuliah yang akan datang. Tuan-tuan ada soalan sebelum saya tutup? Saya nak sebut satu dua. Pertama, saya alu-alukan, ini kuliah mingguan baca buku ni di masjid ni. Kita ada tetamu daripada Indonesia yang akan jadi warga Perlis jugalah. Yang mana mereka akan daripada Universiti Muhammadiyah Malaysia yang di Sungai Cucuh. Dan kita the first Universiti Muhammadiyah di luar negara. Muhammadiyah ni ada banyak universiti lah, 60 universiti dah lebih. Ni universiti dia di luar negara, yang first yang dia buat ada di Perlis. Dan saya dipahamkan ada Menteri Indonesia juga akan datang, dan juga speaker parlimen dia juga akan datang ke Perlis dalam 2-3 hari lagi, 22 hari bulan. So ini kita mengalu-alukan dan terima kasih banyak salam persaudaraan kita kepada teman-teman kita daripada Indonesia ini yang hadir memenuhi atau menjadi keluarga kita di Perlis ni. Mudah-mudahan insya-Allah kita dapat berprogram banyak dengan mereka lagi, insya-Allah. Ini saya setakat nak maklumkan. Okey, tuan-tuan ada soalan? Siapa tak ada soalan, saya nak tutup. Tak ada? Semua tak ada soalan? Clear?
Okey, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla merahmati kita semua insya-Allah dan diberikan kerahmatan kepada kita, dan insya-Allah kalau ada ni kita sambung lagi kuliah kita pada minggu hadapan. Dan saya pun minta maaf, kuliah ni kadang-kadang selalu miss. Banyak ke sana ke sini, ke sana ke sini. Dan alhamdulillah ini dah 2 minggu kita hadir kuliah insya-Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.